Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Taja dan Puan Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. InsyaAllah pagi ini kita akan meneruskan sesi kita untuk matematik tambahan. Tajuk yang kita akan fokus adalah geometri koordinat dan kita fokus kepada persamaan locus dalam tajuk geometri koordinat ini. Dia panjang sebenarnya. Okay, sebelum tu kita mulakan dengan sedikit bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabba Sulaiman wa ya Rabba Ibrahim wa ya Rabba Musa wa Isa wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna binuri ilmik wa ab'idna nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Diharapkan anak-anak semua dah dapat tengok soalan yang saya share tu. Okay, sebelum kita pergi kepada topik ni, okay, ni saya memperkenalkan diri saya lah. Ni channel saya. Okay, anak-anak boleh ambil telefon, scan QR code ni untuk tengoklah apa bahan-bahan PDP, video-video pengajaran yang saya telah sediakan untuk rujukan pada masa akan datang lah lagi. Ambil telefon, scan dan boleh subscribe lah untuk anak-anak mendapat notification nanti. Okay, sebelum kita masuk ke geometri koordinat ni, saya nak tunjuk gambar ni. Okay, ni anak-anak biasa main PUBG kan, main macam-macam kan. Okay, biasa akan jumpa lah benda ni. Okey, benda ni sebenarnya adalah part of geometri koordinat. Dia sebahagian daripada koordinat geometri. Tengok peta, macam kita belajar geografi peta-peta semua tu. Okey, cuma apa yang kita belajar dalam ADMAT, geometri koordinat dia lebih detail dan lebih complicated lah berbanding dengan apa yang kita tengok dalam gambar ni. Okey, mungkin semasa kita main game ke apa kan, okay, dia lebih kepada penandaan lokasi kita kan. Tapi dalam geometri koordinat yang kita belajar ni lebih banyak pengiraan lah. Okay, ni mukadimah. Okay, sebelum kita teruskan persamaan locus yang kita nak belajar ni. Okay, anak-anak kena ingat semasa kita di lower form dulu, semasa di sekolah menengah rendah, kalau tak silap batch yang KSSM dia belajar masa form 3, form 3, tingkatan 3, dan untuk silibus lama KBSM masa form 2 belajar topik locus. Okay, sebenarnya yang kita belajar di menengah rendah, locus yang kita belajar tu hanya berbentuk lukisan. Okay, dia tidak melibatkan pengiraan. Okay, anak-anak diminta untuk menunjukkan locus kan. Okay, terdapat 4 locus. Ni sebagai ulang kaji sebelum kita teruskan topik yang kita nak belajar dalam persamaan locus. Anak-anak kena ingat ada 4 jenis locus. Okay, locus yang biasa kita buat adalah bulatan. Ingat tak masa kita belajar di menengah rendah dulu, bulatan. Okay, untuk bulatan dia ada hint dia. Bagaimana kita nak identify locus itu adalah bulatan? Okay, hint dia adalah dia ada sama jarak dengan satu titik. Ni sama jarak dengan satu titik. Okay, maknanya ni jarak dia PA ni dia akan bagi jarak, contohnya 3 unit ke 3 unit ke 4 unit ke apa-apa, dia akan bagi jarak dan dia akan bagi locus. Locus tu kita tak tahu, sebab tu kita tandakan dia sebagai P dalam bracket koordinat XY, sebab kita tak tahu dia akan banyak. Semua locus ni yang berada di kedudukan titik-titik putus ni dipanggil locus. Okay, kat mana sahaja dia boleh berada, sebab tu kita labeling dia sebagai XY, itu maksud locus. Okay, cuma semasa kita di menengah rendah kita tak perlu kira, kita cuma lukis saja kan, menggunakan compasses tu, jangka lukis tu. Okay, itu locus yang pertama. Hint dia adalah sama jarak dengan satu titik. Yang saya buat bracket tu adalah dia punya hint, keyword dia. Okay, locus yang kedua. Okay, pembahagi dua sama serenjang.
Ingat tak macam mana kita nak lukis pembahagi dua sama serenjang? Okey, keyword untuk locus ni adalah sama jarak dengan dua titik. Kalau bulatan satu titik, untuk pembahagi dua sama serenjang ataupun dalam bahasa Inggeris perpendicular bisector ni, dia keyword dia adalah dua titik, sama jarak dengan dua titik. Okey, contoh gambar, kita diberi dua titik iaitu M dengan L ni. Okey, nak mencari locus yang sentiasa sama jarak di antara M dengan L. Maknanya kita kena buat dia punya garisan, kemudian kita cari dia punya midpoint, titik tengah, kemudian kita buat dia punya perpendicular lah, garisan tegak pada titik M tu. So garisan putus-putus itulah yang dikatakan locus. Okey, maknanya di mana-mana sahaja titik boleh berada di sini, di sini, di sini kan. Okey, sepanjang garisan putus-putus itu adalah locus. Okey, dia akan sentiasa sama jarak dengan dua titik. Kalau anak-anak nak buktikan dia sama jarak, ambil pembaris, sambungkan dia, tengok dia sentiasa sama jarak. Dekat sini pun sentiasa sama jarak. Itu maksud locus. Okey. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, garis selari. Okey, keyword dia sama jarak dengan satu garis lurus. Locus P sentiasa sama jarak dengan satu garis lurus. Okey, contoh gambar, kita diberi satu segment line, satu garis lurus segment line. Okey, dan locus P ni sentiasa sama jarak dengan AB. Itu maksud ayat dia. Okey, jadi locus dia adalah garisan selari sama ada di atas atau di bawah garisan AB. Okey, boleh mana-mana lah. Okey, garisan putus-putus itu locus lah. Okey, itu locus yang ketiga. Dan yang keempat adalah angle bisector ataupun pembahagi dua sama sudut lah. Okey, iaitu keyword dia adalah sama jarak dengan dua garis lurus bersilang. Dia macam locus yang ketiga, garis lurus, tapi dia ada dua dan bersilang. Okey, kalau dia tak bersilang, garis lari kan. Okey, dia mesti bersilang macam ni kan. Kalau bersilang, locus dia adalah angle bisector. Okey, contoh diberi dua segment line AB dan CD ni. Okey, mana kita bahagi dia, okey, sama ada di sebelah atas dan sebelah kiri macam ni, bersilang macam ni. Okey, garisan putus-putus ni adalah locus. Okey, locus P yang sentiasa sama jarak dengan dua garis lurus bersilang. Okey, apa beza dia ni? Cuma beza dia, semasa kita di menengah rendah, kita hanya perlu lukis. Biasanya soalan ataupun yang diajar supaya kita melukis, mengenal pasti dan faham apa itu locus. Berbeza dengan kita dah naik di tingkatan 4 belajar MMAT, kita dikehendaki mengira persamaan locus. Yang itu kita nak belajar hari ni. Okay? Cuma mungkin yang paling mudah kita nak kira straight line lah. Okay? Garisan lurus ni, yang putus-putus yang garisan lurus ni, semua ni antara locus yang kedua, tiga dan keempat ni, garisan lurus, itu mungkin mudah lah kita nak kira dia punya persamaan. Kita hanya guna persamaan Y sama dengan MX plus C kan. Semua ni Y equal to MX plus C sebab dia adalah garisan lurus. Okay. Tapi untuk bulatan, dia ada kaedah dia lah. Okay. Yang akan kita belajar. Okay. Sebenarnya benda ni dah belajar kan, sebab dia topik yang dah diajar form 4. So hari ni lebih pada ulang kaji dan saya nak menunjukkan kaedah menjawab lah. Okay. Cuma ada beberapa locus yang akan ditambah yang tak ada dalam ni, iaitu contohnya locus nisbah antara dua titik, dan juga locus bila berlakunya perpendicular, locus pada segi locus pada sudut tegak. Nanti kita akan tengok contoh je lagi. Okay. So kita akan tengok contoh soalan yang pertama. Okay, soalan pertama yang telah saya edarkan tu, okay, macam ni lah. Okay, sebuah kereta mainan dia adalah masalah berayat. Okay, sebuah kereta mainan daripada kedudukan 18 bergerak menuju ke sebuah bas mainan yang berada pada kedudukan 8-6. Okay, bas bergerak serentak dengan kereta pada arah yang bertentangan. Okay, cuba anak-anak imagine, bayangkan bahawa dia adalah satu sebatang jalan raya yang lurus dan bas dan kereta bergerak di arah berlawanan. Okay, untuk memudahkan pengiraan kita, sebab tu saya sentiasa galakkan anak-anak untuk sketching gambaran. Okay, kita lukis gambaran. Ni contoh sebatang jalan yang saya gambarkan. Okay, sebuah kereta berada di kedudukan sebelah kanan lah, sebelah kiri lah. Dan bas mesti berlawanan. Nampak tak? Lebih kurang macam tu lah bas. Okay, bas dengan kereta kan. Dan kedua-dua kenderaan ini bergerak secara berlawanan, mana dia sedang bertemu. Okay, bertemu kan.
Kalau ikut logik lebih kurang macam ni lah. Dan kalau ikut logik dia akan ada sampai kepada satu titik yang akan berselisih. Tahu berselisih? Dia akan bertemu. Dia akan bertemu kan. So garisan putus-putus hitam tu saya bayangkan kawasan dia bertemu, dan dia bertemu bukan di tengah-tengah. Sebab apa dia tidak akan bertemu di tengah-tengah? Kalau tengok dekat soalan ni, dia mempunyai hal laju yang berbeza. Hal laju bas dengan hal laju kereta berbeza. Okey, antara bas dengan kereta, yang mana lebih laju? Cuba kita tengok soalan. Okey, nisbah hal laju kereta dengan bas kan, maknanya kereta bas lebih laju sebab bas 4, kereta 3. Dia punya gandaan hal laju. Maka secara logiknya kalau tengok, yang laju melepasi garisan tengah dulu ke yang perlahan? Mestilah yang laju, iaitu bas. Bas lebih laju kan, dia mesti melepasi garisan tengah. Ni contoh garisan tengah, yang merah ni garisan tengah. Jadi bas dia mesti melepasi dulu kan. Okey, so dia punya pergerakan dia macam ni lah lebih kurang Okey, dia akan bertemu di situ. Dan dia bertemu pada nisbah dia lah. Maknanya kita boleh buat nisbah dia adalah 3, 4. Kita letak nisbah dia 3, 4 macam ni. Okey, so kita dah baru selepas kita baca soalan, dah tengok dia punya keyword, barulah kita dapat imagine dekat mana titik pertemuan dia. Okey, so bagaimana kita nak cari titik pertemuan dalam nisbah 3, 4 ni? Dia ada formula dia sebenarnya, pembahagian segmen line ni. Okey, tapi saya akan tunjuk dua cara. Okey, macam mana nak cari titik pertemuan dia. Saya labelkan dia sebagai XY sebab kita tak tahu kan, kita tagging dia sebagai XY. Okey, yang pertama, saya nak tunjuk satu kaedah ni, bukan yang dalam macam formula. Okey, saya buat satu pembahagian. Okey, tengok balik saya buat satu pembahagian XY macam divider lah, X dengan Y kan. Okey, yang pertama saya akan buat titik di sebelah kiri, kita akan darabkan dia dengan nisbah di sebelah kanan. So 18 ni kita darabkan dengan 4, jadi 4, 1 darab 4 dapat 4, 8 darab 4 dapat 32. Kita pun tulis dia sebagai 4/32. Okey, macam mana dapat 4 tu? Okey, ni koordinat 18 kan, saya darabkan dia dengan 4. Okey, darab dapatlah 4/32. Okey, yang kedua, saya ambil koordinat sebelah kanan, poin kanan, saya darabkan dengan nisbah di sebelah kiri. Nampak? Kita lawan nisbah dia. Okey, so titik 8 -6, saya darabkan dia dengan 3. So kita akan dapat 24 dan -18. Okey, tu contoh step dia lah. Okey, yang kedua, langkah yang ketiga, kita akan jumlahkan X dan Y. Ni kita jumlahkan X berapa? 4 tambah 24 dapat 28 kan. Dan kita jumlahkan Y, kita akan dapat 28 dan 14. Okey, boleh ikut setakat ni, step ni. Okey, dan yang terakhir, kita bahagikan 28 dengan 14 ni, bahagikan dengan M tambah N, iaitu nisbah. Okey, kita bahagikan nisbah kita adalah 3, 4 kan. Okey, M tambah N sama dengan 7. So kita bahagikan dia dengan 7. So 28 bahagi 7 dapat 4 dan 14 bagi 7 dapat 2. Okey, so 42 itu adalah titik XY yang kita cari sebenarnya. Okey, itu kaedah yang saya tunjuk supaya yang lain sikit daripada formula yang dibagi kat depan tapi boleh kita amal, boleh kita gunakan. Okey, kalau ada yang pening yang tak dapat ikut, tak apa, boleh ulang balik video ni. Okey, boleh ulang balik rakaman ni untuk kita tengok balik. Saya juga tunjuklah kaedah pengiraan. Okey, kaedah pengiraan yang dalam formula tu boleh guna juga, dan kita akan dapat jawapan akhir yang samalah. Okey, contohnya okey, ni kita darabkan 1 dengan 4 tambah dengan 8 dengan 3 kan. Tu sebelah kiri kan, X, dan point Y dia adalah 8 dengan 4 dan -6 dengan 3 kan. Okey, kemudian bahagi dengan M tambah N, iaitu 3 tambah 4. Okey, yang ni kita ambil daripada formula yang telah disediakan di hadapan buku soalan. So bila kita kira, kita akan dapat jawapan yang akhir, yang samalah jawapan akhir. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Soalan yang kedua, titik A, B dan C terletak pada satu garis lurus di mana nisbah 3
titik AB kepada titik garisan AB kepada garisan BC adalah 2:3. Okey, soalan ni dia tak nak kita cari titik tengah apa, tapi dia nak cari kita cari nilai hash nak cari hash dalam sebutan K. Okey, ni antara soalan-soalan yang popular lah, sebab dia tidak melibatkan pengiraan. Sebab dia tahu kalau menggunakan pengiraan ni anak-anak akan guna kalkulator. Okey, jadi dia nak tengok anak-anak tahu tak step-step langkah-langkah kerja. Sebab tu dia gunakan soalan yang berbentuk nyatakan hash dalam sebutan K, soalan dalam bentuk unknown macam ni kan. Okey, bagi soalan yang macam ni kita kena sketching lah. Bayaran sewaan mesin dibayar secara gambarkan A, B, C tu pada satu garis, di mana koordinat A, B, C sebagaimana yang digambarkan dalam soalan, kita terjemahkan dia ke dalam bentuk gambar rajah. Okey, so dia nisbah dia adalah 2:3. Letak nisbah 2 kepada 3. Okey, yang ni pun sama juga. Kita menggunakan konsep ratio ni, dia biasanya pair dia dengan koordinat yang berlawanan. Okey, manakala ratio di sebelah kanan, dia akan pair dengan koordinat di sebelah kiri. Macam itulah dia punya relation dia pada rajah ni. Okey, nyatakan hash dalam sebutan K ni. Okey, saya guna kaedah yang tadi. Okey, saya buat partition ni. Okey, iaitu koordinat point di sebelah kiri darab dengan di sebelah kanan, macam ni kan. Okey, so kita isi. Okey, so kita akan dapat lebih kurang macam ni lah. Okey, 6M dengan 3M, 4H dengan 6K. Okey, dan kita jumlahkan. Okey, jumlahkan di sebelah X, jumlahkan di sebelah Y. So kita akan dapat 6M tambah 4H, 3M tambah 6K kan. Okey, so bagaimana kita dapat hash ni? Kita kena bahagikan dia dengan 5. Sebab apa 5? Iaitu M tambah N, yang ni sama dengan 5. Okey, jadi kita keluarkan maklumat ni. Okey, ni bahagi dengan 5. So kita akan dapat apa? Okey, 6M tambah 4H bahagi 5 sama dengan hash. Okey, yang ni pula di sebelah kanan 3M tambah 6K bahagi 5 dapatlah K. Okey, kemudian apa yang kita buat setelah kita dapat information ni? Okey, kita jadikan dia equation 1, equation 2 untuk kita simultaneouskan dia. Okey, atau juga kita boleh pakai ni formula. Okey, saya tunjuk dua-dua. Ini adalah penggunaan formula. Okey, penggunaan formula sama. Okey, kita akan compare. So kita akan dapat benda yang sama, 6M tambah 4H bahagi 5 sama dengan hash. Okey, dan 3M tambah 6K bahagi 5 sama dengan K. So kita akan simplify dia, jadikan dia sebagai satu equation yang kita dapat simultaneous. Okay, ni sebelah kiri. Okay, 6M sama dengan hash. Ni jadikan dia sebagai equation 1 lah. Okay. Kemudian yang kedua 3M tambah 6K kita darab. 5 ni kita darabkan dia ke atas lah. Okay, dapat 5K dan kita jadikan dia 3M tolak K sebagai subjek yang kedua. Okay, kemudian sorry. Ni yang kedua, jadikan M sebagai subjek. Okay, kemudian kita akan buat persamaan yang kedua. Kita akan substitute dalam samaan satu. Kita salin untuk persamaan yang pertama ni 6M ni. Ni sebenarnya 6M. 6M sama dengan hash. Okay, saya jadikan M tu sebagai bracket. Kemudian kita masukkan negatif 3K ni ke dalam ni. Okay. Dan kita simplify lah, sebab dia nak hash sebagai keyword dia, hash sebagai K. So kita jadikan hash sebagai subjek, kita akan dapat hash sama dengan negatif 2K. Okay, setakat ni ada soalan tak? Okay, tak ada apa-apa, kita teruskan. Okay, untuk soalan yang ketiga. Okay, diberi bahawa P, Q dan R adalah segaris. Segaris maknanya dia berada di satu garisan lurus. Okay, saya buatlah segaris dan tagging lah P, Q dan R pada garisan tu sebagaimana yang digambarkan dalam soalan. Okay, yang pertama cari PQ nisbah QR. Okay, sebelum ni dia bagi nisbah, dia minta kita cari titik tengah kan. Okay, kali ni soalan dia minta kita cari nisbah. Kadang-kadang anak-anak ni dia menyukarkan langkah kerja
dia menggunakan formula bagai semua lah, dia salin formula, simplify semua kan. Jadi sebenarnya tu menyukarkan. Okay. Kaedah yang mudah sebab dalam soalan ni dia tak kata pun tak boleh guna kaedah lukisan atau sketching kan. Jadi kita gambarkan dia dengan gambar, kemudian saya akan buat partition. Okay. Kita akan tengok, kita boleh tengok kepada paksi X atau paksi Y. Untuk kes ni saya nak tunjuk contoh penggunaan paksi X. Okay. Okey, ini paksi X. Okey, pada paksi X kita akan tengok titik P tu berada pada 1 ni. Kita tengok pada paksi X je. Okey, koordinat X dia. Okey. So 1 1 3 7 kan. Okey, kita hanya tengok pada koordinat paksi X saja, iaitu 1 3 dan 7. Kemudian kita cari dia punya distance ataupun jarak merujuk kepada paksi X. Itu antara 1 dengan 3 ni berapa unit ni, berapa unit dia. So kita akan dapat 2 unit. Okey, kemudian antara 3 dengan 7 ni berapa unit? 7 tolak 3 kita akan dapat 4 unit. Betul tak? Okey, so PQ nisbah QR sebenarnya sama dengan 2 unit nisbah 4 unit ni. 2 unit nisbah kepada 4 unit. Dan biasanya nisbah kita akan simplify. Okey, 2 nisbah 4 ni, okey, 2 nisbah 4 ni kita boleh tulis kepada bentuk pecahan 2/4. So kita boleh simplify, permudahkan dia sama dengan 1/2. Okay, so jawapan akhir dia PQ nisbah QR sama dengan 1 nisbah 2. Okay, itu contoh nak cari nisbah lah. Tak perlulah kita kira. Kadang-kadang soalan dia bagi, dia trick kita, dia bagi koordinat dia dalam bentuk unknown. Dia bagi 3M. Sudahlah kita dah pening lah kan. Ada M. Sebenarnya pada koordinat X tu kita dah ada nilai 1, 3 dengan 7. So tak payah pusing, tak payah bimbang. Kita boleh cari nisbah dengan kaedah macam ni. Okay. Okay, itu soalan A. Nak cari nisbah PQ. Maka nisbah dia sebenarnya adalah 1 nisbah 2. Okay. Okay, itu soalan A. Nombor 3B. Okey, titik X bergerak dengan keadaan PX. Okey, ini adalah locus Kita dah mula belajar locus. Okey. Titik X bergerak dengan keadaan PX sama dengan 2XQ. X tu berada di mana sebenarnya? Antara P dengan Q. Sebenarnya side ni tak guna dah. Dah tak guna dah. Kita boleh abaikan. Okey. X tu berada di mana? Kita tak tahu. Kita andaikan PX kepada XQ dalam nisbah berapa pun kita tak tahu kan. Nak tahu nisbah, kita buat dalam bentuk pecahan, iaitu PX sama dengan berapa? Ni kacau pula. Yang ni kita tak pakai side ni. Okey, PX sama dengan 2XQ ni kita jadikan dia dalam bentuk pecahan, iaitu PX bahagi dengan XQ sama dengan 21. Okey, daripada sinilah kita dapat nisbah. Sebab apa? PX iaitu PX nisbah XQ kan, bahagi kan sebenarnya kita boleh tukar kepada nisbah. PX bahagi XQ ni sebenarnya PX nisbah XQ. Okey. Okey, PX nisbah XQ sama dengan 21. Maknanya X ni lebih dekat kepada Q dalam nisbah 21. Okey. So kita dah dapat dia punya gambaran nisbah kan. Okey. So kita dah tahulah X tu berada di mana. Okay, so X tu di atas garisan tu, X tu mungkin berada di sini. Okay, okay, mungkin berada di sini. Okay, tapi sebenarnya dia bukan pada garisan, dia adalah locus. Maknanya dia sentiasa sama jarak 2XQ, dia mungkin berada di sini. Mungkin berada di sini, mungkin berada di sini, mungkin berada di sini. Jadi sebenarnya locus dia adalah satu curve. Nampak tak? Kita kena pandai membayangkan locus. Okay, locus tu dalam bentuk curve macam ni. Kalau anak-anak nak ingat, kita imagine dia macam ni. Okay, kita buat satu titik dan jarak dia mesti 2 unit, 1 unit. 2 unit, 1 unit. Okay, kalau dia berada di bawah ni pun sama juga. Okay, 2 unit, 1 unit. Itu maksud locus, nisbah 21. Dan dia boleh jadi kat mana-mana lah. Asalkan 2 nisbah 1. Okay, tu gambar locus saya nak tunjuk kat anak-anak semua. Okay, so locus yang titik-titik hijau yang putus-putus tu adalah locus X sebenarnya. Okay, so bagaimana kita nak cari persamaan locus X? Okay, kita akan menggunakan equation yang dia bagi kat atas ni. Persamaan PX sama dengan 2XQ. Okay, PX sama dengan 2XQ. Okay, PX tu sebenarnya adalah distance. Panjang PX.
Macam mana nak cari distance P kepada X ni, kita guna teorem Pythagoras kan. Kita guna teorem Pythagoras, okay, iaitu ni lah. Ni adalah formula distance, formula jarak antara dua titik. Okay, X tolak dengan koordinat X lah, X tolak 1 square, okay, dan 2 kita sepatutnya buat bracket lah, tapi sebenarnya ni 2 ni maksudnya dah bracket lah sebab dia dah dipisahkan dengan square root kan. Okay, so kita akan dapat macam ni lah. Okay, yang ini adalah panjang XQ, yang ni adalah panjang PX. Okay. Okay, so bila kita dah terbitkan persamaan ni, kita diminta untuk simplify, permudahkan. Okay, sebelum kita permudahkan, apa yang menjadi kesilapan? Biasa kesilapan yang biasa dilakukan oleh pelajar adalah dia mengabaikan 2 ni. Dia buang square root secara macam tu je. Tak boleh Kalau nak buang square root tu, sebenarnya kita kena squarekan both side. Kita buat bracket, kita squarekan. Kedua-dua belah kanan dan kiri kita squarekan. Okay, bila kita squarekan, 2 tu akan jadi 4 dan square root akan hilang. Okay, so dia akan jadi macam ni. Okay, maknanya 2 akan jadi 4 dan square root tu akan hilang, punca kuasa 2 tu akan hilang, dan yang dalam bracket tu kita expand. Okay, X tolak 1 kuasa 2 kita expand, kita dapatlah sebagaimana yang saya tunjuk dekat bawah ni. Okay. Okay, dan anak-anak untuk expand ni kena selalu buat training, selalu buat latihan supaya kita cekap dan tak silap. Okay, kalau kita sekali-sekala buat memang sentiasa silap. Okay. Okay, X sebab benda ni tak boleh guna kalkulator. Kita kena expand satu-satu. Okay. Okay, dan kita simplify, buat satu-satu. Kalau saya suka selesaikan X square dulu. Okay, saya tentukan identify X square dulu. Okay, 4X square dulu, tambah dengan tolak dengan X square. So kita akan dapat 3 kan. Okay, kita buat satu-satu lah sampailah dapat jawapan akhir, iaitu 3x square tambah 3y square tolak 22x tolak 52y tambah dengan 227 sama dengan kos. Okay, itu soalan yang 3B. Okay, seterusnya kita akan tengok soalan yang keempat. Okay, satu titik P bergerak sepanjang lilitan bulatan berpusat di A. Lilitan bulatan ini melalui titik Q. Ini adalah lokus bulatan yang saya tunjuk gambar rajah tadi, yang kita belajar masa menengah rendah dulu, kita lukis bulatan kan. Okey, tapi kali ini nak mengira persamaan lokus bulatan. Okey, dia kata bulatan kan. Lukis bulatan. Di mana lokus tu P. P ni sebenarnya lokus. Yang bergerak-bergerak tu lah lokus. Lokus. Bergerak-bergerak tu lokus. Kita namakan dia sebagai B. Nak letak kat mana-mana P pun boleh. Awak tak suka sebelah kiri, nak letak kat bawah, letak P kat sini pun boleh. Sebab dia tak terhad kepada satu tempat kan. Boleh letak kat mana-mana. Okey, itu gambaran kita lah. Dan yang penting tak boleh kita nak ubah A lah. A mesti berada di pusat. Jangan pula letak A dekat tempat lain. Okey, sebab A tu dia kata pusat. Jadi letak kat pusat. Dan melalui titik Q. Q55 ni letaklah kat mana-mana secara logik lah, sebab pusat dia dah 2. Kalau awak tengok paksi X kan, ni pusat dia 2, takkan 5 duduk sebelah kiri kan. Ni tak logik lah. Okay, nak letak pun boleh je sebab kita cuma imagine. Tapi kalau nak logik, letaklah 5 di sebelah kanan dia, letak kat sini ke kan. Okay, okay. So kenapa dia bagi titik Q tu? Titik QA tu sebenarnya dia nak suruh kita cari distance A dengan Q ni. Sebab tu dia bagi titik Q, sebab locus dia kena samakan PA sama dengan AQ. Kita kena samakan PA tu sama dengan jejari kan. Okay, so AQ tu sebenarnya adalah jejari yang kita boleh cari, yang boleh kita kira. Okay, PA sama dengan AQ. Di mana AQ ni kita dapat ada value. Yang ni dalam bentuk unknown. Okay, okay, unknown. So kita akan dapat macam ni lah. Okay, so 5 tolak 2 tu sebenarnya adalah teorem Pythagoras. Okay, kita akan dapat sini 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 kan. Okay, teorem Pythagoras, kalau ingat teorem Pythagoras, okay, kalau sini 3, sini 4, biasanya hipotenus dia adalah 5 kan.
Dia sebenarnya relation, dia ada kaitan semua dengan relation yang kita belajar sebelum ni kan. So, kita akan dapat 5 kuasa 2 sama dengan 25. Sebab apa 25? Sebenarnya 5 kan, 5 kuasa 2. Saya buangkan square root. Okay. Sebab square root ni kita both side dia sama kan. Okay, saya squarekan semua sekali ni. Okay, so 25 lah sebab 5 kuasa 2 sebenarnya sama dengan 25. Okay, di sebelah kiri kita akan expand dapat macam ni dan susun like term, ikut like term dan ikut susunan. Biasanya saya susun ikut kuasa 2 dululah ke depan. X square tambah Y square. Kemudian kita kira untuk 4x, untuk x, kemudian perkali bagi y, kemudian baru kita ambil nombor dan samakan dia dengan kosong. Okay, ini adalah persamaan locus bagi bulatan. Maknanya kalau kita letaklah mana-mana x kan, kita akan dapatlah y. Maknanya locus bulatan ni dia ada banyak titik. Semua titik-titik di sepanjang garisan putus-putus ni adalah titik P, locus. Okay, itu maksud locus. Okay, dia ada set-set dia lah, dia ada banyak. Okay, itu soalan yang keempat, simple. Soalan ni memang simple, asas dia untuk kita buat locus bagi bulatan lah. Okay, yang soalan yang kelima. Okay, soalan yang kelima diberi dua titik A dan B. X adalah titik yang bergerak dengan keadaan. Okay, ini yang saya katakan tadi locus nisbah. Okay, yang macam kita buat soalan nombor 2 ke tadi, yang ada curve kan. Okay, ini sama, lebih kurang sama dengan soalan yang ke berapa tadi. Saya tengok balik. Soalan yang kedua soalan yang kedua. Bukan soalan yang kelima, soalan yang kelima. Soalan kelima baru bincang. Udah pening dah. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga dia kan. Dia macam ada curve. Okay, kita tagging A, B dan X. X tu berada pada nisbah 23. Dan X tu ni nisbah 23 kan. Dan X tu dia bukan berada pada garis lurus AB. AB tu gambaran saja. Tapi X tu berada di mungkin dekat luar pada garisan tapi dia dalam keadaan 2 nisbah 3. Okay. Sebagaimana yang kita buat tadi, dia lengkung dia akan masuk ke tempat yang nisbah yang kecil. Okay. Ni nisbah. Nampak tak? Locus X. Okay, mungkin boleh jadi locus X tu berada di sini. Okay, kalau kita sambungkan dia dengan 2 ni, dia akan ada nisbah 2, 3. Okay, macam itulah konsep nisbah dia. Okay, dan X tu adalah locus garisan putus-putus hijau. Okay, bagaimana kita nak cari locus persamaan locus X? Okay, kita guna konsep nisbah tadi. Okay, AX nisbah kepada XB sebenarnya sama dengan kita boleh buat pecahan. Okay, sebab kita AX nisbah XB sama dengan 2, 3 ni kita susah nak create dia punya equation. Jadi kita tukar dia kepada bentuk pecahan dan kita buat cross. Cross. Okay, so kita akan crosskan dia, kita akan dapat 3 AX. 3 ni naik atas, 3 ni kita naik ke atas. AB ni, XB ni naik ke atas darab dengan 2. Okay. Kita crosskan dia, kita akan dapat persamaan 3 AX sama dengan 2 XB. So konsep yang sama kita guna pada soalan nombor 3 tadi. Okey, cuma anak-anak kena ingat sebagaimana yang saya mention tadi, 3 dengan 2 ni sentiasa diabaikan. Okey, dia tidak melakukan perubahan terhadap 3 dengan 2 ni. Okey, sepatutnya kalau kita nak buangkan square root, kita kena squarekan both side, kuasa 2 kan di kedua-dua belah bahagian. So kita akan dapat 3 akan jadi 9, 2 tu akan jadi 4. Okey. Okey, kemudian kita expand macam biasa. Yang ni macam saya kata tadi memang kena buat training. Saya nak tunjuk contoh je lah. Contohlah bagaimana langkah kerja yang dibuat. Okey, langkah kerja macam ni dah memadai dan kita akan simplify. Okey, 9x ni 9 kita expand lah. Expand satu-satu ni tau. Kena expand satu-satu. Expand sampai habis. Kemudian yang ni pun expand. Okey, expand semua sekali. Memang banyak lah kita expand. Kemudian kita akan kumpulkan dia, kemudian simplify, dapatlah jawapan akhir 5x² tambah 5y² tolak 80x tambah 16y tambah dengan 124 sama dengan 0. Okay? Alright. Okay, itu soalan nombor 5. Okay, nisbah, locus dalam bentuk nisbah antara dua titik. Okay, soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-6, locus yang kita tidak belajar di menengah rendah dulu.
Okay, ini adalah locus yang saya katakan tadi, locus bagi sudut tegak, berserenjang. Berserenjang ni maknanya sudut dia mesti 90 darjah. Okay, so bagaimana kita nak buat soalan bentuk macam ni? Okay, titik A dan B adalah fix. Okay, titik A dan B ni tetap. Okay, kita akan buat titik A dengan B, dia fix, dia tetap. Yang berubah adalah P sebab dia bergerak-gerak. Maknanya P ni locus sebenarnya. Okay. P ni adalah locus. So dekat mana locus P? Tak tahu kat mana kan? Okay, kita bayangkan dah dia kat mana-mana saja. Okay, bayangkan dia dulu kat mana-mana. Contohnya saya letak kat atas. Okay, di mana tapi dia ada condition dia. Dia ada syarat dia iaitu AP ni dengan PB dia adalah berserenjang, maknanya dia sudut dia tegak. Okey, saya buat sudut dia tegak kat sini. Okey, 90 darjah Okey, itu masuk berserenjang. Okey, untuk mencari locus, sebab P ni dia akan bergerak, tapi kita tahu dia punya lokasi dia akan banyak lokasi dia. So dia akan banyak penyelesaian lah. Okey, bagaimana kita nak cari persamaan locus P? Okey, kita sebenarnya dah belajar dengan kecerunan kan. Okey, kalau anak-anak ingat nak cari kecerunan yang tegak ni, contohlah kalau sini M1, sini M2, apa relation M1 dengan M2 ni? Kalau anak-anak ingat, kalau garisan tu tegak, M1 dengan kecerunan M2 tu dia tegak. Kalau kita darabkan kecerunan untuk M1, darab dengan kecerunan M2, sebenarnya dia adalah sama dengan -1. Okay, so kita akan guna law ni untuk cari locus P. Okay, iaitu ni lah. Okay, MAP, kecerunan untuk AP, darab dengan kecerunan PB, MPB, kita akan dapat -1. Okey, bagaimana kita nak cari kecerunan AP? Okey, nak cari kecerunan AP, okey, kita gunalah konsep ni. Okey, Y2 tu, formula kecerunan kan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 kan. Kita akan pakai formula ni. Kita andaikan ni lah Y tolak dengan 1 untuk PA lah, AP dan seterusnya kita follow lah formula ni. Okay. Ini saya tak perlu ajar, benda ni dah dibelajar dulu. Okay. Okay, so kita akan darabkan dia. Sebelum kita buat equation dulu, kita akan buat equation M1 ni adalah M1. Ini adalah M2. Okay, kecerunan pertama darab dengan kecerunan yang kedua, kita akan dapat -1. Okay, dan kita macam mana kita nak jadikan dia satu equation? Okay, kita akan darabkan yang ni. Okay, Y1 tolak Y3 kita akan expand, dan X tolak 2 dengan X tolak 5 ni kita akan naik dia ke atas. Okay, so dia akan jadi macam ni. So jangan lupa -1 tu jadikan dia bracket sebab kita takut anak-anak terlupa untuk darabkan -1 dengan hasil awak expand sebelah kanan. Okay, jadi kita expand macam biasa. Okay, kita akan dapat macam ni lah. Okay, Y square tolak minus 4Y plus 3 equal to -1. -1 ni kita akan expand balik. Kita akan expand. Okay, kita akan expand dan expand satu-satu. So kemudian kita susun dia kepada like term. Jadi kita akan dapat X square plus Y square minus 7X minus 4Y minus 13 equal to love. Okay, itulah persamaan locus P, okay, yang berserenjang dengan A dengan B tu. Okay. Okay, ini locus yang baru kita belajar lah, yang anak-anak belajar, dan soalan ni famous jugalah dalam 2-3 tahun ni, keluar dalam trial macam-macam lah. Okay. Okay, itu bagaimana kita nak cari persamaan locus bagi locus yang berserenjang, locus untuk sudut tegak. Okay, ada soalan tak setakat ni? Saya tak dapat tengok dia punya ni. Kalau tak ada, saya akan proceed. Okay, yang ke-7. Okay, soalan yang ke-7. Carikan persamaan locus titik Q
yang bergerak dengan keadaan jarak Q dari L dan jarak Q dari M adalah sama. Okey, sebenarnya ni senang je. Kita tentukan locus apa ni yang kita belajar masa yang saya tunjuk slide yang pertama tadi. Ada 4 jenis locus yang awak belajar masa menengah rendah dulu kan. Okey, keyword dia adalah sama jarak. Okey, keadaan jarak dia adalah sama jarak antara dua titik, iaitu titik L dan titik M. Q tu sama jarak antara L dengan M. Okey, ni M, ni L. Okey, dia sentiasa sama jarak. Kalau sama jarak, dia sebenarnya adalah perpendicular bisector. Okey, dia sama jarak ni. Kita akan cari titik tengah dia dululah. Okey, inilah locus Q. Okey, Q tu boleh berada di mana-mana tapi dia akan jadi satu garis lurus. Okey, yang membahagi dua sama banyak antara M dengan N. So, ataupun nama lain dia pembahagi dua sama serenjang ataupun perpendicular bisector of ML. Okay, so nampak ayat complicated tapi sebenarnya dia nak garisan lurus ni lah. Equation Y sama dengan apa? Okay, yang tu soalan nak. Jadi, bagaimana kita nak cari persamaan garis biru putus-putus tu? Itu soalan dia. Okay, untuk straight line, garisan lurus, kita perlu ada dua benda je. Okay, untuk cari straight line kan. Untuk equation of straight line, kita perlukan dua je, iaitu kecerunan dan point, satu titik. Okay, kecerunan kena ada, point kena ada, satu point cukup lah. Okay, kalau tak ada point, kalau tak ada kecerunan, kena ada dua point. Sebab kita nak cari kecerunan juga. So basic dia kecerunan dengan point. Jadi kita cari point. Point kita cari titik tengah. Okay, titik tengah ML ni berapa? Takkan tak ingat titik tengah kita dah belajar dulu kan. Tambah je koordinat X bahagi 2 kan. Okay, 2 tambah dengan 4 bahagi 2. Okay, 2 tambah 4 bahagi 2 dan koordinat Y 3 tambah 1 bahagi 2. Okay, inilah titik tengah. Okay, iaitu 3 dan 2. Okay, yang ni tak perlu saya tunjuk sangat lah sebab benda dah basic sangat kan. Okay, so titik dah ada 3, 2. Kita nak cari kecerunan locus Q. Okay, kecerunan locus Q tak dapat kat situ tapi kita dapat cari kecerunan ML. Ni. Kecerunan ML ni macam mana kita dapat? Gradient. Kecerunan LM kita dapat guna formula Y2 tolak Y1 tu lah. Okay. So kita akan dapat negatif 1. Okay, kalau kecerunan LM negatif 1, maka kecerunan locus Q mesti 1. Yang ni pun tak payah kira sebenarnya. Okay, kita tunjuk pada rajah-rajah ni sebenarnya dah menunjukkan yang awak tahu dan itu dah dikira sebagai langkah kerja sebenarnya. Okay, tak perlulah buat sangat documentation. Oh, M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. M1 kita dah ada dah negatif 1. M2 yang kita nak cari ni kan sama dengan negatif 1. So M2 equal to 1. Okay, kalau ada rajah macam ni tak perlu dah buat benda ni. Okay, tak perlu lagi benda ni sebab kita dah ada rajah. Okay, dah menunjukkan bahawa awak tahu dah, faham. Okay, so penting juga rajah ni kan, dan dia juga menyenangkan kerja kita. Okay, so kecerunan dah ada, titik dah ada, so kita dapatlah cari persamaan locus. Okay, persamaan locus Q adalah Y tolak 2 bahagi dengan X tolak 3 sama dengan 1. Okay, kalau anak-anak sukar nak menggunakan kaedah ni, boleh juga buat macam ni. Y sama dengan MX plus C. Okay, Y kecerunan dia 1 kan, X plus C. Okay, masukkan titik Y dengan X, gunakan ni, substitute dia. So kita akan dapat 2 sama dengan 3 tambah C. So C sama dengan 2 tolak 3 negatif 1. Okay, so dapatlah, iaitu Y sama dengan X tolak 1. Okay, X tolak 1. Okay, kalau kita gunakan kaedah pengiraan secara algebra pun sama, kita akan dapat jawapan akhir yang sama lah, iaitu Y sama dengan X tolak 1. Ni jawapan dia. Okay, boleh okay. So jangan lupa sketching, sketching rajah pada buku jawapan anak-anak semualah.
Okey, yang ke-8 kita ada 3 soalan je lagi insya-Allah. Sempat habis ni dalam masa sejam ni sebab dia taklah susah sangat kan. Okey, yang ke-8 satu titik Y bergerak sepanjang lilitan bulatan berpusat di A. Okey, ni sama ke soalan bulatan yang kita buat tadi. Soalan nombor berapa Nombor 4. Soalan nombor 4 sama dengan soalan nombor 8 ni, lebih kurang lah dia kelun Okey, titik Y bergerak sepanjang lilitan bulatan. Mana yang Y tu locus? Sebab dia bergerak. Y bergerak maka Y ni locus. Okey, sepanjang lilitan bulatan berpusat di A. Okey, kita buatlah bulatan dan pusat dia A. Y tu locus XY lah sebab kita tak tahu kat mana kan. Okey, dan dia bagi satu titik Q 57. Okey, sama je titik Q tu dengan A tu supaya kita dapat cari dia punya jarak ataupun inilah dia punya radius Okey. So kita guna kaedah yang sama, AY sama dengan AQ. Okey, sama je langkah kerja dia, cuma anak-anak kena buat. Tu je, kena rasa, kena feel. Okey, sebabnya dalam matematik ni setakat kalau kita tengok je, kita tak feel, kita tak dapat. Macam kita ni lah sebagai atlet kan. Kita atlet 100 meter. Kalau kita buat latihan kita cuma tengok orang buat latihan. Kita tengok video orang berlari. Oh, saya nak masuk pertandingan 100 meter ni. Tapi kita just tengok video orang berlari. Oh, saya sedang menonton buat latihan ni, tengok latihan menonton. So kita tak feel larian tu. So kita tak akan dapat lah. Macam tu lah matematik. Okay? Kalau sekadar kita tengok, kadang-kadang kita tak dapat. Kita kena cuba rasa menjawab. Feel je tu. Baru kita akan dapat improve lah. Okay. So itu selingan. So XY AY sama dengan AQ. Cari jarak AY, kita guna ni lah. Ni AY. Jarak AY kita guna kaedah ni, distance AY sama dengan AQ. AQ ni kita guna formula distance yang kita dah ada ni. Okay, simplifykan dia sebab dia tak ada nisbah kan. Tak ada nombor perkali sebelum square root tu. Jadi tak ada masalah, kita boleh squarekan both side. Kita akan dapat macam ni lah. Okay, 9 tambah 4. Ni 3 kuasa 2 ni. 5 tolak 2 ni 3 kuasa 2. 7 tolak 5 ni adalah 2 kuasa 2. Tu yang dapat 9 tambah 4. Okay. So 9 tambah 4 kita expand di sebelah kiri. Okay, sebelum tu kan, anak-anak tahu tak bagaimana nak expand cara cepat ni? Okay, biasanya ni sebenarnya adalah X tolak 2, X tolak 2. Okay, so biasanya untuk expand benda ni, saya ajar anak-anak saya, student saya akan squarekan di sebelah kiri. Okay, saya akan squarekan sebelah kiri. X square, kita akan dapat X square. Kemudian negatif 2 square, kita akan dapat tambah 4. Okay, so nombor yang kat tengah ni nak letak apa? Nombor yang kat tengah tu nak letak apa? Kita akan buat macam ni. Negatif 2 darab dengan X, kita akan dapat negatif 2 kan? Negatif 2X. Okay, negatif 2X ni saya akan doublekan dia, akan dapat negatif 4X. Okay, that's why kita dapat macam ni lah. Okay, so benda ni kena selalu buat, baru kita cekap lah. Kalau tak dapat, kita akan guna kaedah yang expand satu-satu lah. Expand satu-satu macam ni lah. Okay, X square minus 2x plus 4. Simplify, kita akan dapat x square minus 4x plus 4. Okay, benda yang sama je, cuma kalau kita practice kita akan dapat cekap lah. Okay, y tolak 5 sama juga. Okay, y tolak 5 ni. Okay, y tolak 5 kuasa 2. Okay, saya akan buat yang sebelah kiri, y square tambah dengan 25. Yang tengah-tengah ni letak apa? Saya darabkan y dengan negatif 5, dapat negatif 5y kan. Double kan dia. Jadi negatif 10y. Okay. Tu cara express nak expand lah. Okay. So kita dah expand. Kita susun dia dalam bentuk like term. Dan kita akan dapat jawapan akhir dia adalah x square plus y square minus 4x minus 10y plus 16 equal to love. Ini adalah locus y. Okay. Okay, itu soalan nombor 8. Okay, kita tengok pula soalan nombor 9. Okay, soalan nombor 9, titik A adalah negatif 1, 3 dan titik B adalah 4, 6. Titik P bergerak dengan keadaan nisbah
PA kepada PB adalah 2, 3. Okey, cari persamaan locus P. Okey, yang ni sama contoh soalan yang nombor 4 tadi kan. Banyak ni soalan nisbah kan. Nombor 3 pun ada, nombor 4 pula. Nombor 5, soalan nombor 3, soalan nombor 5 dan soalan nombor 9 pun sama konsep dia nisbah. Okey. So kita akan buat satu garisan. Kita nak dapatkan bayangan dulu bayangan soalan iaitu titik P yang bergerak kan. So titik A dengan B adalah fix. Ni adalah titik A, ni adalah titik B tetap. P bergerak dengan keadaan PA nisbah PB 2, 3. Okay, kita andaikanlah dia kat sini P tu. Okay, sebab ni nisbah dia 2, 3 kan. So locus dia, lengkung dia mesti masuk ke nisbah yang kecil. Nisbah yang paling kecil 2 kan, maknanya lengkung dia mesti melengkung ke A lah. Macam ni. Okay, so locus P adalah yang titik-titik garis-garisan putus warna hijau tu adalah locus P. Keadaan gambaran dia lah. Okay, so untuk mencari locus, kita kena cari persamaan lah. AP sama dengan berapa PB. Okay, kita guna kaedah nisbah ni. Nisbah ni macam saya tunjuk tadi, kita tukar dia kepada pecahan. Okay, dan kita crosskan dia. Cross. Kita akan dapat 3 PA sama dengan 2 PB. Okay, daripada equation ni lah kita akan membentuk persamaan locus. Okay. Macam yang tadi, saya squarekan both side. Squarekan both side supaya 2 dengan 3 tu dia akan jadi 9 dengan 4. Okay, so bila dah dapat benda ni, kita expand satu-satu. 9 ni kita expand, 4 ni pun kita expand. Okay, expand semua, yang ni pun kita expand semua. Dan kita susun dia kepada light term. Memang jalan kerja dia adalah 2-3 step lagi lah. So anak-anak boleh buat dengan berhati-hati, teliti, expand satu-satu, susun betul-betul, kemudian kita simplify dia dalam bentuk like term. Kita akan dapat 5x square tambah 5y square tambah 50x tolak 6y tolak 118 sama dengan 0. Ini adalah locus P. Okay, itu jawapan akhir lah. Alright. Okay, itu nombor 9. Kita ada lebih kurang 10 minit lebih lagi. 10 minit tak sampai. Okay, soalan nombor 10. Okay, soalan nombor 10 ni adalah soalan kertas 2. Sebab dia sedikit panjang dia ada A, B, okay, dan dia memang panjang lah. Biasanya soalan kertas 2 ni dia gabung. Dia gabung beberapa subtopik. Contohnya nak cari distance, nak cari titik yang membahagi 2 dengan nisbah kan, dan macam-macam lah. Okay, untuk soalan ni dia nak cari persamaan locus P. Okay, P bergerak sepanjang lilitan bulatan. Okay, P adalah locus bulatan. Okay, yang macam kita buat tadi. Okay, gambarkan dia dalam bulatan A21 kan, PXY. Dan dia punya dia punya B adalah 5, -3. Kenapa saya letak dekat bawah? Sebab dia -3. -3 tu mesti di bawah titik A kan, secara logik lah. Okay, so konsep dia sama. Nak cari locus, okay, C tu kita abaikan dulu, tak perlu dia tak digunakan untuk mencari locus P. Okay, sebab locus P dah memadai ada AB, distance, dan ada PA. Okay, so AP sama dengan AB. Okay, yang ni saya tunjuk je lah sebab rasa-rasanya dah faham locus untuk bulatan ni kan. Okay, cuma perlu simplify. Okay, ni sama 5 tolak 2 ni kita sebenarnya 3 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2 tu yang dapat 25 tu. Okay, saya buangkan square root. Okay, dan expand, simplify, kita akan dapat x square plus y square minus 4x minus 2y equal to 20. Okay, okay, itu locus P. Okay, dapat locus P. Soalan yang kedua, A2 dia nak cari nilai K. Okay, nilai K ni kita sebenarnya ada 2. Nilai K tu boleh jadi 2. Okay, macam mana nak cari nilai K? Nilai K ni sebenarnya ada 2 ni. Kita buat garisan macam ni. Sebab kita dah tahu 6. Ni X sama dengan 6. Maknanya K ni boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Kalau dia positif duduk kat atas. Kalau dia negatif, 6 negatif K. Okay, tapi macam mana nak cari K tu? Nak cari K, kita substitute point 6K ni ke dalam locus. Okay, kita substitute
So kita jadikan X, Y tu bracket. Jangan salah masuk pula Okay, yang 6 ni warna hijau kan. Yang 6 letak pada X dan K letak pada Y. Saya gunakan color biru dengan hijau tu supaya tak confuse lah. Mana yang 6 ni adalah X, K ni sebenarnya Y, koordinat X, Y kan. Alright, so bila kita dah substitute, kita simplify, susun dia dalam bentuk general form. Kuasa 2 kat depan, K nombor yang kedua, seterusnya nombor. Kita akan dapat K square minus 2K minus 8 equal to love. Okay, K square minus 2K biasanya soalan-soalan macam ni, benda yang kalau boleh faktor lah, senang lah. Kita akan bagi yang complicated lah sebab kita bukan nak menilai anak-anak tentang persamaan kuadratik Kita cuma nak nilai kefahaman tentang geometri koordinat. So that's why dia bagi equation yang simple. So K square minus 2K minus 8 ni sebenarnya boleh faktor. Okay, boleh faktor iaitu awak tekan kalkulator dapat K minus 4, K plus 2 lah. So jawapan akhir K dia 4, K dia negatif 2. Okay. Okay, so kalau kita terjemahkan dia pada rajah, yang kat atas ni adalah 6, 4. Dan yang kat bawah ni 6, negatif 2. Okay, tu kalau kita terjemahkan dia dalam bentuk rajah lah. Okay, so kita reject negatif 2 sebab apa? Dia ada syarat dia nak K positif. Okay. Sebab K positif, jadi kita reject lah negatif 2. Kita hanya pakai K 4. Okay, 4 lah titik dia. Okay, itu soalan A2. Okay, soalan B, 10B, dia nak cari luas segitiga. Okay, nak cari luas segitiga, okay, kita fokus pada segitiga lah, segitiga ABC kan. Sebab kita pakai C yang positif, C yang K tu, K dia positif, so kita ambil C yang 64 lah. Okay, nak cari luas. Saya lupa nak animate 21, tak apalah. Okay, dia dah keluar awal. Okay, ni nak cari luas segitiga ni, ABC ni, kita perlu guna formula lah. Formula dia adalah ni. Okay, dalam formula ni, kita buat titik. Kita salin titik dalam bentuk matrik 21 ni. Titik A ni, saya mula dengan titik A. Okay, titik A, kita nak ikut left hand side ke right hand side, tak kisah. Kalau saya buat right, saya ikut arah jam clockwise pergi ke C dulu. Okay, saya letak titik C 64. Kemudian saya pusing ke sini, titik B. Okay, 5, negatif 3 dan kita akan tutup balik dengan titik yang kita mula iaitu 21 ni kan. 21. Okay, so bagaimana kita nak guna kaedah ni? Okay, biasanya kita akan darab lah. Ni. 2 darab 4 kita akan dapat 8 kan. Okay, kemudian 6 darab dengan negatif 3 kita akan dapat negatif 18. Kemudian 5 darab 1 kita akan dapat 5, positif 5 kan. Ditolakkan dengan yang bawah pula. Okey, yang warna biru ni pula. Okey, 1 darab 6 dapat positif 6, tulis. 4 darab dengan 5 dapat positif 20. Dan negatif 3 darab 2 ni kita akan dapat negatif 6 kan. Okey, so benda ni kita kira lah guna kalkulator. Kalau yang tak dapat nak congak tu guna kalkulator. So kita akan dapat luas segitiga adalah 25/2. Sebenarnya kita akan dapat benda modulus ni maknanya kita positifkan nilai dia. Kalau negatif kita akan jadikan dia positif lah. Alright. So itu soalan nombor 10B. Soalan 10B dah terungkap kan, senang. Okey, nombor 11 ni agak kebat sikit lah. Okay, soalan nombor 11 ni agak mencabar dan memang saya sengajalah bagi satu soalan non-rutin macam ni. Soalan nak kata non-rutin saya pun tak tahulah soalan nampak macam senang tapi sebenarnya dia susah sikit lah. Okay, segitiga ABC adalah segitiga kaki sama di mana AB sama dengan BC. Kalau AB sama dengan BC, yang mana bucu ke atas? Tengok yang ni lah. So B tu akan jadi bucu yang ke atas, AB dengan BC ni akan jadi kaki. Okay, so kita gambarkan dia dengan segitiga macam ni. Okay, maknanya B dekat atas. Ni A, ni B dan ni C. Okay, masalahnya dia bagi koordinat B je kan. B adalah 59. Okay, dia bagi koordinat B je. Titik B adalah 59. Titik A dengan C dia tak bagi dia tak bagi. So kita isi dulu maklumat yang dia bagi ni dalam bentuk rajah dulu Okay, dan dia bagi persamaan AB 7Y sama dengan X tambah 58
Dan persamaan AC, dia bagi persamaan AC adalah 3Y sama dengan negatif X tambah 22. Okey, yang dia nak apa? Soalan nak adalah cari persamaan BC. Y sama dengan apa? Yang warna hijau tu lah jawapan akhir yang kita kena bagi. Okey, nampak mudah kan? Tapi dia adalah complicated. Okey, sebelum tu ni adalah segitiga kaki sama. Kalau segitiga kaki sama, dua sisi ni adalah sama lah. Sebab B tu akan jadi puncak. Nampak tak? B ni akan jadi puncak. Okey. So, apa yang kita boleh rungkaikan daripada rajah yang kita lakar ni? Okey. Daripada rajah yang kita lakar ni, nak cari titik C tak dapat. Nak cari persamaan Y lagilah tak dapat. Sebab C tak dapat, kecurunan pun tak dapat. Jadi kita kena buat satu-satu lah. Kita tengok apa yang ada. Okey, yang kita nampak kat sini dua persamaan. Okey, kita ada dua persamaan, iaitu persamaan yang ni dengan persamaan yang ni. Okey, kita jadikan dia sebagai persamaan satu dan ni persamaan kedua. Tak kisahlah yang mana-mana awak nak tagging satu dua tu, tapi kita simultaneouskan dua persamaan ni untuk mencari titik A. So cari titik A kan? Kita boleh cari titik A, find point A, kita gunalah dua equation ni. Okey. So kalau tengok kat sini X dengan X tu satu kan, dengan negatif satu, kita boleh buat elimination. Elimination ni awak dah belajar menengah rendah dulu, saya tak perlu tunjuk lah. Bagaimana nak hapuskan X ni? Kita cuma tambahkan dia. Okay, so kita tambahlah 7 tambah 3 akan jadi 10. Okay, tambah yang ni kita tambah. Yang ni akan hapus sebab dia negatif. Yang ni kita akan tambahkan dia. So kita akan dapat 10Y sama dengan 80. Jadi Y sama dengan 80 bagi 10. Oh sorry, Y sama dengan 8 sepatutnya. Okay, sorry saya salah ni. 80 bagi 10, 8 Y sama dengan 8. Yang lah ni dah salah lah. Okay, Y sama dengan 8. Okay, betulkan balik Y sama dengan 8. Okay, bila dah dapat Y sama dengan 8, kita masukkan ni. Dalam mana-mana lah, saya ambil contohnya yang ni, persamaan pertama ni 7Y, Y tu 8 kan, sama dengan X tambah 58. So kita akan dapat X sama dengan negatif 2. Okay, shift solve tak apa, guna calculator. So dapatlah. Okay, dan sebenarnya koordinat A tu sebenarnya adalah negatif 28. Okay, negatif 28. So kita rungkai satu soalan, satu masalah kan, satu bab kita selesai. Okay, so kita tagging pada rajah negatif 28. Okay, kita tagging yang mana kita boleh tagging. Okay, so yang seterusnya, nak cari apa lagi? Kita nak cari koordinat persamaan Y, persamaan BC ni tak dapat. Kita kena cari titik C dulu. Nak cari titik C dapat tak? Susah nak cari titik C kan, sebab kita tak tahu tapi kita ada satu condition dalam segitiga kaki sama ni. Anak-anak kena ingat okay, iaitu segitiga kaki sama ni kalau kita bahagi ni, dia tegak ni. Dia tegak. Segitiga tegak kan, ni dia akan kita akan dapat kalau kita bahagi tu, dia menghasilkan jarak yang sama, iaitu titik tengah kan. Kita akan dapat satu jarak yang sama. Okay, jadi kita nak cari, ni adalah locus ni. Okay, saya ulang balik kita belum lagi nak cari apa, kita nak cari persamaan garisan yang putih-putih warna merah ni, warna orange ni. Okay, ni adalah locus. Locus apa yang kita belajar dalam rajah yang saya tunjuk tu, locus yang keempat. Bila garis lurus bersilang, okay, garis lurus bersilang dia adalah angle bisector. Okay, pembahagi dua sama sudut. Okay, pembahagi dua sama sudut lah locus yang garisan putus-putus tu. Putus-putus yang warna orange. So kita nak cari dia. Okey. Bagaimana kita nak cari persamaan locus ni? Kita dah ada titik, kita nak cari gradient. Gradient kat sini berapa? Disebabkan dia tegak. Dia tegak ni kan, dia tegak. Kita dapat cari gradient sebab kita dapat gradient untuk AC. Okey, AC kita dapat macam mana AC ni? AC ni kita dapat melalui persamaan ni. Okay, persamaan ni kita jadikan dia dalam bentuk gradient form, iaitu 3Y sama dengan negatif X tambah 22, bahagikan semua sekali dengan 3. Jadi negatif 1/3X tambah dengan 22/3. Okay, gradient dia adalah ni lah. Ni gradient. Okay. Okay, gradient.
So gradient negatif 1/3 ni yang kita dapat ni, okay, 1/3, negatif 1/3 ni, okay, dia disebabkan dia berserenjang, so gradient untuk garisan putus-putusnya 3 lah. So saya dah kata tadi kan, tak perlu kira Y2, M1 darab M2 tu sebab apa? Macam mana dapat 3 ni? Okay, negatif 1/3 ni, nak cari dia punya gradient yang berserenjang, awak pusing kedudukan dia. Pusing kedudukan maknanya 3 duduk atas, 1 duduk bawah. Kalau ada negatif, kita jadikan dia positif. So 3. Okay. So dapatlah gradient dia 3. Okay. Rajah telah menunjukkan bahawa kita faham nak cari gradient kecurunan yang berserenjang antara satu sama lain kan. Okay, so gradient dah ada, titik dah ada, titik B dah ada, so kita dapat cari persamaan locus garisan orange tu. So kita dapatlah cari persamaan locus. So cari persamaan locus. Persamaan locus BP, persamaan BP sama dengan ni. Okay, ataupun kalau anak-anak nak guna kaedah Y equal to 3x plus C pun boleh. Masukkan ni titik 59. Okay, 9 sama dengan 3 darab 5 tambah C, so dapat C sama dengan berapa? 9 tolak dengan 15. Dapat negatif 6 kan? So that's why persamaan kita adalah Y sama dengan 3x tolak 6. Okay, Y sama dengan 3x tolak 6 ni kita tagging dia pada locus. Nampak tak? Saya tagging dia pada locus, iaitu Y sama dengan 3x tolak 6 lah, garisan yang warna orange. Okay, jadi disebabkan kita ada persamaan locus dan persamaan AC, kita dapat cari titik P. Titik P ni kita dapat menggunakan persamaan ni, kita simultaneouskan dengan persamaan yang ni. Okay, ni sebagai persamaan 1, ni sebagai persamaan 2. Okay, macam mana? Saya suka masukkanlah persamaan pertama, saya masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Okay, ni. Maknanya persamaan pertama kita letaklah 3x tolak 6 ni kita akan masukkan dalam bracket. Okay, so jadilah macam ni. Tak payah fikir panjang-panjang sebab kita ada calculator kan, boleh shift solve lah. Okay, kita akan dapat x sama dengan 4 dan y. Bila kita dapat y, bila dah dapat x, kita boleh cari nilai y lah guna ni. Okay, so kita akan dapat y sama dengan 6. So titik P sebenarnya adalah 4, 6. Jadi kita tagging pada rajah titik P sama dengan 4, 6. Okay, P adalah 4, 6 nampak tak saya tagging dia tu? Sebab apa-apa maklumat yang kita dapat, kita tagging pada rajah. Sebab dia memang membantu kita. Nampak tak rajah kita makin lama makin komplit kan? Rajah kita makin lama dah makin banyak information. So kita dapatlah cari titik C. Sebab apa yang kita dapat cari titik C? Sebenarnya P tu lah titik tengah antara AC. Dia sama jarak ni sebenarnya. Okay, find point C. Memandangkan P adalah titik tengah bagi AC, maka kita gunalah formula ni kan. Macam mana dapat 46? 46 tu kita sebenarnya tambahkan antara, okay, C ni kita tak tahu, kita andaikan sebagai XY lah. XY. So kita guna formula titik tengah. Maka yang ni saya tak perlu jelaskan sebab benda ni dah ada, awak dah ada dalam lower form dulu. Kita simplify, kita akan dapatlah titik X sama dengan 10 dan Y sama dengan 4. Jadi titik C sebenarnya adalah 10, 4. Okay, kita dah dapat titik C, kita tagging pada rajah. Nampak? Dapat je information, kita tagging pada rajah. C adalah 10, 4. And then baru kita dapat selesaikan equation akhir, iaitu persamaan. Dia nak apa? Persamaan equation of AC ke? Bukan kan, dia nak persamaan BC. Saya salah tagging. Okay, salah BC, nak cari persamaan BC. Okay, persamaan BC kita dah ada titik. Okay, sebenarnya ni adalah nak cari gradient ni. 4/9 ni adalah gradient M. Okay, gradient. Okay, so gradient adalah negatif 1. 4/9 ni sama dengan negatif 5 bahagi dengan 5. Sama dengan negatif 1 lah. Okay, kalau awak tagging kat sini pun boleh. M sama dengan negatif 1. Okay, so dapatlah jawapan akhir Y sama dengan negatif X tambah 14. Okay, itu soalan yang terakhir telah diselesaikan. Okay,
Okey, setakat ni okey tak? Ada soalan ke? Ada nak tanya apa-apa? Okey, sebenarnya itu slide saya yang terakhir. Okey. Saya stop sharing jap. Okey, so jika ada soalan apa-apa nak tanya boleh buka lah. Okey, kalau ada soalan tak? Tak ada. Kalau tak ada soalan, saya rasa saya berhenti setakat ni dulu. Okey, saya minta maaf lah kalau ada kekurangan apa. Semoga perkongsian ini dapat dimanfaatkan lah oleh anak-anak semua. Dan saya doakan semua supaya dipermudahkan urusan, diberi kefahaman dan dapat menjawab dengan baiklah dalam peperiksaan nanti. Okay? So wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.